Tadi Dungun ada membangkitkan tentang beberapa janji dalam RMK 9. Saya nak menyebut apa yang disebut tadi tentang hospital misalnya. Di Kuala Kerai saya dah bangkit banyak kali dalam dewan ini, saya sebut sekali supaya dirakamkan lagi bahawa hospital Kuala Kerai yang merupakan hospital kedua terpenting di negeri Kelantan di bawah Kementerian Kesihatan, yang telah dijanjikan hospital baru diluluskan di bawah RMK 9, tanah sudah diperolehi, tetapi akhirnya seperti Dungun juga, wang tak ada nak dibawa kepada RMK 10. Jadi kita khawatir perkara-perkara macam ini, walaupun disebut tadi dengan bangganya bahawa inilah belanjawan yang mengambil kira seluruh rakyat, tetapi yang penting dari segi pemberian dan pelayanan kesihatan tidak ditumpukan sepenuhnya. Kalau di Amerika Syarikat, kedudukan populariti Barack Obama sebagai presiden jatuh dengan teruk kerana persoalan perkhidmatan kesihatan. Jadi jangan main-main. Kalau rakyat marah, di Kuala Kerai hospitalnya sempit, bilik bedahnya ada satu saja, nak dikongsi dengan semua disiplin pembedahan, surgery, mata, pembedahan cesarean, semua di situ. Jadi bagaimana kita nak melaksanakan satu program kesihatan yang cukup efisien kalau perkara yang penting ini dilewat-lewatkan, dilambat-lambatkan, dan rakyatlah yang berada dalam keadaan yang menanggung masalah ini. Tan Sri Yang Di-Pertua, kita juga melihat bahawa hasil pendapatan negara merosot, foreign direct investment jatuh merudu. Mungkin negara-negara lain juga kurang mendapat FDI. Mungkin alasan utama kita ialah masalah ekonomi dunia yang jatuh. Maka memang pelabur-pelabur asing tidak masuk. Tetapi kita dimaklumkan beberapa negara seperti Vietnam, seperti Indonesia, seperti India, atas apa juga sebab mendapat FDI yang tinggi. Apakah kesan ekonomi dunia tidak terkesan terhadap mereka, hanya terhadap FDI ke Malaysia? Jadi ini menimbulkan persoalan, dan saya rasa Tan Sri Yang Di-Pertua, puncanya ialah hilang keyakinan dunia untuk menghantar wang mereka dilaburkan di negara kita ini. Ini satu perkara yang malang, dan kita harus mengambil tindakan yang segera untuk memulihkan imej kita. Ada orang kata sistem dalam negara kita ini menyusahkan perniagaan. Ada yang mengatakan bahawa beberapa peraturan, beberapa undang-undang yang menekan hak asasi manusia di negara ini sebagai puncanya. Ada yang berkata imej Perdana Menteri sendiri menyebabkan orang tawar hati untuk datang ke Malaysia. Pagi ini, dalam konteks royalty yang saya sebutkan tadi, perjanjiannya jelas, 5% royalty kepada negeri-negeri yang semuanya telah menandatangani perjanjian dalam apa yang disebut dalam Akta Pembangunan Petroleum itu. Tetapi hari ini diberi definisi bahawa yang dikatakan hak milik kerajaan negeri itu ialah 3 batu nautikal dan sebagainya. Jadi ini kita sudah mempertikaikan kemurnian, kesucian sesuatu perjanjian, sanctity of the agreement. Jadi kalau suatu kerajaan sendiri boleh berdolak dalik dengan satu perjanjian yang telah dibuat secara hitam putih, bagaimana agaknya pelabur asing boleh menaruh kepercayaan bahawa pelaburan mereka akan selamat di sini? Kerana ada pihak yang mungkin sedia untuk mengedepikan perjanjian yang telah dibuat dengan hitam putih sehingga menjejaskan pelaburan mereka. Jadi ini mesti diambil kira dengan segera. Sila. Terima kasih Tan Sri penjelasan. Adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa tindakan Perdana Menteri yang jelas bertentangan dengan Akta 144 Petroleum dan juga perjanjian yang dibuat dengan kerajaan negeri Terengganu dan juga Kelantan itu merupakan satu bentuk pelanggaran kepada prinsip rukun negara, iaitu kedaulatan undang-undang? Saya tu komentar itu ringan, ini lagi berat dan saya rasa lebih betul. Dan sepatutnya ini diambil kira oleh pentadbiran negara kita. Kalau satu prinsip rukun kepada negara kita pun boleh dilanggar, maka kita rasa ini akan menjejaskan imej kita. Yang Berhormat, kalau berucap lain kali ingat
pasal selepas tadi point of order kena raise, saya cek. Perdana Menteri tidak sebut mana-mana akta, cuma dia kata perundangan. Ya, undang-undang. Dia tidak sebut akta petroleum dan sedemikiannya. Begitu juga Yang Berhormat Bukit Lugur mengatakan tadi bahawa apabila apil cuma 14 hari deadline tomorrow. Kita cek sebulan sebetul dia. Jadi kadang-kadang kita menganggap bahawa ada wakil rakyat yang mengelirukan atau menyelewengkan fakta. Tetapi apabila kita cek, yang bercakap itu pula yang menyelewengkan fakta. Hati-hati. Kena kita cek